أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. المحترم العالم علماء في هذا المكان المبارك، صاحب الفضيلة سيد الإمام وسيد البلال وكلكم جماعة، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillahil amin. Segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah pun mengizinkan kita semua untuk berada dalam majlis yang barakah ini, dan salam hormat yang saya berikan kepada para pimpinan yang menggerakkan dan juga semua ahli jawatan kuasa, para tetamu Allah Ta'ala yang berada pada waktu zuhur yang barakah ini. Masya Allah, tabarakallah. Pertamanya saya mohon maaf, tadi saya ke surau di sebelah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi Alhamdulillah, jumpa juga jalan kembali pulang, jalan yang lurus. Jumpa juga jalan yang lurus, Allah Ta'ala mempermudahkan. Parking pun betul-betul dekat sebelah tangga tadi. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Perkara pertama hari ini kita nak bercakap tentang fiqh korban, ya. Bila kita cakap fiqh korban ni, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada beberapa unjuran ataupun ayat-ayat suci Quran yang kita tak boleh tinggalkan. Yang pertama sekali, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Rujukan kita melihatkan kepada surah As-Saffat pada ayat yang ke-102, ya. Surah As-Saffat pada ayat yang ke-102. Jadi surah As-Saffat ni adalah surah yang ke-37 dalam Quran, dan ianya menceritakan kepada kita banyak perkara. Tetapi rujukan kita pada saat ketika ini adalah disebutkan falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati, ataupun disebutkan kepada kita قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menceritakan kembali apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim kalau menurut kepada pandangan yang sepakat, dia kahwin 2. Kalau ikut pandangan yang tidak sepakat, dia kahwin 3. Kahwin 2, yang pertama dia kahwin dengan Siti Sarah, dan yang kedua dia berkahwin dengan Siti Hajar. Dia tunggu dapat anak selama umur dia 86 tahun baru dia dapat anak. Jadi kalau kita baru 8 bulan, 8 tahun, 6 tahun, tak sama dengan umur Nabi Ibrahim yang dapat anak. Lambat dia dapat. Dan disebutkan kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad, ayat tadi yang betulnya qala ya abati fa'al ma tu'mar. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia sembang dengan anak dia, malam tadi ayah bermimpi untuk menyembelih kamu. Ini ujian akidah tau kepada Nabi Ibrahim. Bayangkan, dia dapat perintah untuk menyembelih adalah perintah datang daripada Tuhan yang dia berdoa selama ini untuk dapat zuriat. Ini ujian akidah, saudara sekalian. Saudara bayangkan, Tuhan menguji kita dengan ujian yang berat. Nabi Ibrahim ni, antara punca kenapa dia jadi Nabi Ulul Azmi adalah kerana ujian semuanya banyak berkaitan tentang tauhid kepada Allah. Ramai orang tahu dia hebat, tapi ramai orang tak tahu bapa dia dicampakkan ke dalam api neraka Allah. Bapa Nabi Ibrahim namanya Azar. Bapa dia bukan ahlul fatrah. Bermaksud bukan ahli yang dimaafkan oleh Allah oleh kerana tidak ada Nabi waktu itu. Tidak. Nabi Ibrahim, bapa dia nama Azar. Yang mana disebut dalam Sahih Bukhari. Dia minta kepada Allah untuk tengok bapa dia nanti di hari akhirat. Dan dia dapat tengok bapa dia ketika mana di padang mahsyar. Berada dalam keadaan berdebu-debu, para jemaah sekalian. Berdebu-debu.
Sayangnya Nabi Ibrahim sampai di hari akhirat dia minta kepada Allah Ta'ala agar dapat selamatkan bapa dia, tapi tak boleh. Sebab ayah dia tak redha dengan Allah. Tak redha Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu, Nabi Ibrahim ni dia diuji dengan bapa, diuji dengan anak. Bapaknya nama Azar dicampakkan ke dalam neraka Allah. Anaknya nama yang disebutkan sebagai Ismail, Allahu Akbar, pula diuji untuk disembelih setelah dia kahwin dengan Siti Hajar untuk dapatkan anak. Bayangkan, dia doa-doa, kahwin yang pertama tak dapat anak, sampai 86 tahun dia baru dapat anak, tiba-tiba pula isteri pertama mula mengandung para jemaah sekalian. Pula cerita dia. Ya, tapi turun daripada zuriat ini Nabi Ishak dan turun daripada zuriat ini Nabi Ismail. Melalui Siti Sarah turunnya Ishak, ataupun orang sebut sebagai Isaac sekarang ni. Itu dalam bahasa orang putih dia. Tapi kita sebut Ishak. Manakala daripada Siti Hajar turunnya Ismail alaihi salatu wassalam. Yang tak sepakat tu, nama isteri yang ketiga dia adalah Qaturah, yang merujuk kepada Allahumma salli ala Muhammad. Qaturah ni dibahaskan adalah sebahagian daripada sejarah orang yang keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang dikatakan datang membawa Islam, khususnya di bahagian Asia Timur ni para jemaah sekalian. Tetapi itu adalah pandangan yang tidak sepakat. Ada rujukan tetapi tidak sepakat. Ya, ada Qaturah tu, dan disebutkan di antara hubungan-hubungan yang macam mana kenapa Islam subur di tanah air ini, masya-Allah tabarakallah, ada salur-galurnya dengan Qaturah. Ada juga ulama yang mengkaitkan berkenaan tentang Qaturah ni, dia memang ada sifat sedikit rasa cemburu lah, sebab dia tak sama macam yang lain ni. Dia tak sama macam Hajar, dia tak sama macam Sarah. Anak-anaknya semuanya merupakan para anbiya, para jemaah sekalian. Tetapi itu tak apa. Itu kita tolak dulu ke tepi. Jadi bila dia bermimpi, dia tanya dekat anak dia, ini satu adab. Saya dah sebut ini ujian. Tetapi yang kedua, bila dia dapat pandangan jelas, anni asbahuka fanzur madza tara. Betul, malam tadi aku dapat mimpi aku kena sembelih engkau. Sekarang ni aku nak tanya pandangan kau. Apa pandangan kau terhadap mimpi tersebut? Masya Allah. Inilah hebatnya Nabi Ibrahim sebagai ayah. Dia tetap meminta pandangan anak dia. Jadi lepas ini, antara perkara yang Nabi Ibrahim buat adalah Nabi Ibrahim tetap minta pandangan anak. Walaupun dia dah dapat wahyu daripada Allah. Dia ada keputusan. Tapi dia tanya sebenarnya untuk meraihkan. Satu. Bukan ego, betul. Dia bukan dalam keadaan yang macam mana ni? Nak buat ke tak nak? Nak buat ke tak nak, kan? Dia ada keputusan. Sebab masya-Allah tabarakallah, mimpi yang turun kepada Nabi Ibrahim ni adalah wahyu daripada Allah. Dia bila disebut qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah, kau buatlah apa yang telah diperintahkan ke atas engkau, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Okey, semua orang tahu pada ayat 107 Allah Taala telah pun menggantikan Nabi Ismail dengan Qibas, kan? Semua orang tahu cerita ni, semua orang tahu. Tapi daripada mana Qibas tu? Macam mana dia boleh datang? Dan ini haiwan apa? Jadi ustaz pun mula mentelaah beberapa kitab untuk cari di mana perbahasan tersebut para jemaah sekalian. Jadi Qibas ni bila kita tengok rupanya dalam kitab Tafsir Jalalain dia sebut Qibas ni tadi adalah Qibas yang dia ambil daripada Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, kata campuran di antara dua syekh ni. Dia kata pandangannya itu adalah apa yang telah dipersembahkan, walaupun ada perbincangan tentang riwayat tersebut. Apa yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas perbalahan dua anak tadi, Habil dan juga Qabil. Tetapi akhirnya, Masya Allah Tabarakallah, haiwan yang dipersembahkan itu adalah haiwan yang dulunya persembahan terbaik Habil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam sebahagian perbincangan para alim ulama kalau kita merujuk kepada kitab Tafsir Jalalain. Cuma para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Kautsar, sebutkan kepada kita, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Baik. Dalil ni dia bagi tahu macam ada syarat.
untuk kalau kamu nak dapat minum Telaga Kausar. Telaga Kausar ni para jemaah sekalian, inna a'tainakal kausar. Ini Allah Ta'ala memberikan pada saat ketika itu adalah anugerah Telaga Kausar. Antaranya dua syarat. Fasalli li rabbika wanhar. Tapi kamu itu perlulah berada dalam keadaan melakukan solat kepada Allah dan mestilah melaksanakan ibadah korban para jemaah sekalian. Dalam mazhab Syafi'i, hukum korban adalah sunat muakkad. Dalam mazhab Hanafi, sebahagiannya hukum korban adalah wajib. Pandangan berbeza. Sebab itu, kalau kita tengok kawan-kawan yang sebahagian Rohingya, Pakistan ataupun golongan tabligh yang bermazhab dengan mazhab Hanafi, mereka kalau korban, mereka sanggup keluarkan yang mahal-mahal. Kenapa? Kerana di situ memang ada perbezaan pandangan ulama mazhab. Tak ada masalah pun. Apa hukum orang ada duit tapi tak buat korban, Ustaz? Hukum dia makruh. Dia tidak berdosa, tetapi Masya Allah Tabarakallah perkara tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tanya saya pula, Ustaz, macam mana Ustaz saya nak buat korban? Dalam negara ke luar negara? Saya ni para jemaah sekalian, ni pun atas talian kita online. Saya ni memang duta kepada satu syarikat yang besar yang buat. Kami buat iklan di iKim, TV Al-Hijrah. Kalau ada yang ikut saya di Facebook saya, di Instagram, di TikTok saya, orang tahu saya ni duta satu syarikat besar ni berkaitan tentang korban. Tapi kalau orang tanya saya selalu sebut para jemaah yang paling afdal adalah korban di tanah air kita. Saya takkan bawa orang keluar dalam kuliah saya, tidak. Kalau saya keluar untuk buat promosi dalam kaca TV ataupun sebagainya, ya itu adalah majlis untuk saya datang sebagai wakil syarikat. Tetapi dalam majlis, saya tak akan gunakan kapasiti saya itu untuk mempengaruhi. Kenapa? Perkara pertama, Masya Allah Tabarakallah, kita memang menghadapi kesurutan jumlah peserta di dalam tanah air. Ya, bahkan siapa dapat menafikan jumlah orang miskin juga dah semakin bertambah. Ya, jadi sebab itu saya nak bagi tahu, kalaulah seseorang tersebut buat di luar negara atas alasan murah, apa beza persembahan dia itu? Ya, kita kalau nak buat luar negara, boleh. Tapi jangan buat sebab murah. Buat sebab niat. Kita buat sebab kita buat sebab Allah yang pertama. Yang keduanya, kita nak berkongsi dekat sana. Sebab itu saya sebenarnya tak setuju kalau orang kata, jom kita buat dekat luar, lebih murah, lebih ekonomi. Ayat-ayat yang begitu tak sesuai untuk ibadat. Ayat-ayat macam itu minta maaf, tak sesuai untuk ibadah. Macam itu juga dalam urusan-urusan ibadah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya duta satu syarikat umrah. Allahumma salli ala Muhammad. Juga saya tak sesuai kita kata promosi dalam agama ni, dia bukan bila promosi dalam hal urusan agama ni, cara promosinya tak sama dengan cara promosi perniagaan. Ini bukan tijarah. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu, kalau nak buat dalam negara, luar negara. Kalaulah antum terpaksa kumpul harta sampai 2 tahun untuk buat satu korban, boleh jadi ikhlas antum untuk 2 tahun Ustaz baru saya boleh buat korban. Kathiran masyaqqah kasiran ajr. Lebih susah kamu nak lakukan amalan kamu, lebih banyak masalah kamu nak buat urusan ibadat, tetapi lebih banyak pahala yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kamu. Tak apalah. Kathiran masyaqqah kasiran ajr. Lebih banyak kamu punya ujian nak himpun duit, lebih besar pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kamu, dapat pula afdal dengan melaksanakan ibadah korban dalam tanah air. Jadi Masya Allah Tabarakallah, itu selesai dekat situ para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Itu pertamalah. Jadi pandangan yang sebut wajib tadi adalah sebagian ulama dalam pandangan Imam Hanafi. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki menyatakan sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Pula tu bila kita buat korban, ada orang tanya, Ustaz, saya nak beli 1/800. Boleh tak kalau saya kumpul duit adik-beradik? 40, 50, 40, 100, dapat 800, Ustaz. Hukumnya adalah harus. Tetapi penamanya tetap satu. Boleh kumpul duit kawan-kawan pun tak apa. Katalah, aku nak buat korban aku tak cukup duit. Buat Kumpul 200, tapi penama tetap satu. Sebab macam ini. Penama untuk satu
seekor lembu tu hanya boleh 7 sahaja. Kenapa ada penama? Untuk membuktikan itu hak kepada peserta tersebut. Itu hak. Bila kita kata hak, pastilah hak tersebut untuk orang yang Masya Allah tabarakallah keluarkan duit. Jadi bila dia keluarkan duit, tetapi pahala untuknya itu tak ada masalah untuk dikongsikan kepada orang umum para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sebab itu, ada beza. Ada orang yang untuk dia sunat ain, untuk dia buat korban. Sunat ain tu apa dia Ustaz? Sunat ain adalah sunat yang dituntut jika dia hidup single mingle. Tuan-tuan. Dia single lillah. Bujang kerana Allah. Tu dia. Sampai umur 40 bujang. Jadi dia kat Kuala Lumpur ni tak ada siapa hidup dengan dia. Maka sunat ain untuk dia. Satu sunat yang dituntut untuk dia buat korban. Ya. Yang kedua, sunat kifayah. Sunat kifayah ni bermaksud dia duduk dalam keluarga. Bila dia duduk dalam keluarga para jemaah sekalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, dia ni, Masya Allah tabarakallah, sebagai ayah, dia korban, anak-anak dia semua dapat pahala korban seperti mana ayah dia buat korban. Satu keluarga seorang buat, tu nama dia sunat kifayah. Jadi sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalaulah kata, Ustaz, saya buat dan saya bagi tahu kepada anak-anak saya untuk inilah korban untuk keluarga kita, tapi atas nama ayah, maka anak-anak pun boleh tak ketip kuku, Allahumma shalli ala Muhammad. Lepas tu dia juga cuba untuk tak potongkan rambut dia. Dia buat perkara-perkara sunat sebelum sampai hari raya korban pertama. Berapa Zulhijjah? Asyara Zulhijjah. 10 Zulhijjah. 9 Zulhijjah wukuf di Arafah kan. Tapi 9 Zulhijjah tu dengar elok-elok takbir muqayyad. Kita dah boleh takbir raya. Ini ramai orang keliru. Ramai orang keliru. Bila tiba-tiba TV siar ke ataupun ada ustaz buat takbir raya pada 9 Zulhijjah waktu hari wukuf di Arafah. Kenapa kau bertakbir ni? Belum raya. Habis marah orang tu. Bukan salah dia. Dia tahu. Yang dengar tu tak tahu. Marah sangat Ustaz. Masya Allah, marah sangat tu. Kan? Ini Ustaz kalau marah ni tisu naik tu Ustaz. Jadi sebenarnya masalah zaman sekarang ni orang banyak tak tahu tapi suka salahkan orang tahu tuan-tuan. Betul. Sampaikan dia kata, tak boleh ni. Itu namanya takbir muqayyad. Hari besar bermula pada hari wukuf di Arafah. Orang tanya, kenapa kami tak pergi haji pun Ustaz? Bila kami nak buat korban, kami tak boleh ketip kuku, cabut rambut, rentap bulu ketiak. Bulu ketiak ni tuan-tuan, sunnah dia rentap. Cabut. Bukan tuan-tuan trim. Itu tak jadi. Saya bagi tahu, rupanya tak percaya tuan-tuan boleh buka kajian sains. Orang yang rentak bulu ketiak, hilang stres tu. Tuan-tuan stres, cuba tuan-tuan tarik bulu ketiak. Saya bila baca, Masya Allah, tabarakallah kan. Saya kata, saya pun cuba. Sakit tu, tapi dia lega. Masya Allah, tabarakallah. Start daripada itu pada jemaah sekalian. Alah, isu yang cakap berkenaan tentang bau badan suami. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana respon tubuh badan. Macam itu juga tuan-tuan. Air, molekul air yang berubah bila dibacakan ayat suci Quran. Itu juga kajian yang tak dapat dinafikan. Ada orang kata, Ustaz, buat apalah Ustaz nak minum air Yasin. Saya tak pasti kalau ada orang berbeza pandangan. Saya nak beritahu para jemaah. Kelebihan air Yasin ni ada dalam banyak riwayat. Kalau hadis riwayat Abu Daud ada sebut kepada kita, Iqra'u Yasin 'alal mautikum. Bacalah surah Yasin kepada orang yang nak menghadapi sakaratul maut. Bahkan disebutkan kepada kita dalam itu hadis Abu Daud. Ada juga hadis yang dhaif sebutkan kepada kita, orang yang baca Yasin ini, maka pahala untuk dia adalah asyara marratin, 10 kali ganda dia habis mengkhatamkan bacaan Quran. Seperti saja. Seperti, ini semua dalil-dalil fadilat amal. Macam contohlah, orang yang buat umrah 7 kali, dapat pahala seperti buat haji para jemaah. Ini semua fadilat amal. Kalaupun hadis dhaif, Imam Romli kata, Masya Allah, tabarakallah, jika dihimpunkan hadis dhaif, maka menjadi satu hujjah untuk fadilat kamu beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para jemaah, Imam Suyuti pula kata, Imam Suyuti kata, kalau kamu jumpa dengan hadis dhaif, yakinlah kamu, hadis yang dhaif itu adalah perawinya, bukan lafaznya. Kena faham.
Hari ni para jemaah, orang bila dia kata ini hadis dhaif, kata Imam Suyuti, macam mana kamu pandang hadis tu hadis dhaif? Ini pangkat dhaif Ustaz. Tidak. Para jemaah sekalian, ini pangkat dhaif Ustaz. Tidak. Para jemaah sekalian, dhaif, kata Imam Suyuti, kamu harus menganggap hadis dhaif itu pada perawi, bukan pada lafaz. Bermaksud, Tok Syekh yang bawa turun tu boleh jadi dia dhaif. Tetapi lafaz dia itu boleh jadi lafaz itu lafaz yang siqah, lafaz yang baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu perkara asas ya. Kat situlah yang menjadi orang anggap, saya pelik kalau ada orang pandang rendah dengan hadis dhaif. Sebab kalau dia pandang rendah dengan hadis dhaif, dia macam pandang rendah dengan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi dia himpunkan hadis dhaif juga dalam riwayat dia. Kita ada imam hadis besar yang tak ada hadis dhaif, dua ni je, Bukhari dengan Muslim. Baki 4 imam hadis ni semua ada hadis dhaif. Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah. Kadang-kadang saya cannot brain tuan-tuan masa orang sekarang. Cannot brain bila kata ini dhaif, saya tak aman lah, saya minta maaf lah. Itu dia. Antara yang hadis yang kata Nabi bangun malam tu, Nabi baca surah Al-Baqarah kan, dah pernah buat dah. Itu saya tak larat nak buat Ustaz. Bila sunnah Nabi yang bangun malam sampai lebam kaki, dah pernah buat tak? Itu saya tak buat Ustaz yang tu. Yang tu kita jangan menyeksa diri kita. Oh, Masya Allah. Saya nak bagi tahu, kalau ada orang kempen, Nabi tak buat, kami tak buat, kempen tu tak ada dalam riwayat. Mana hadis yang cakap, kamu jangan buat perkara yang aku tak buat. Saya nak bagi tahu para jemaah sekalian, saya nak tanya satu benda. Katalah saudara ada kerbau kat rumah. Kerbau. Katalah ibu-ibu pencinta kerbau. Ibu-ibu ni, akak-akak saya kat belakang ni pencinta kerbau. Saya last sekali ceramah kat sini 4-5 tahun lepas kot. Sampai saya tak reti dah sesat jalan ke sini. Masya Tabarakallah. Sampai saya pergi surau sebelah. Nasib baik saya tak pergi Puspanita tadi. Naya saya. Jadi saya nak beritahu, katalah kita ni pencinta kerbau. Ustaz, saya tahun ni saya nak buat kerbau Ustaz, jadi korban. Dapat tak pahala saya? Tengok kamu pandang pandangan mana. Kalau kamu pandang pandangan Nabi tak buat, kita tak buat, kamu tak dapat pahala kerbau lah. Nabi pernah tak korban guna kerbau? Tak pernah. Tak pernah Nabi korban guna kerbau. Hari ni kalau kita orang Melayu guna konsep itu, nescaya kita tak dapat pahala. Jika kita guna kaedah, Nabi tak buat, aku tak buat. Nabi tak korban guna kerbau, aku tak korban guna kerbau. Masalah tuan-tuan, kita orang Minangkabau. Oni 9. Masya Allah Tabarakallah. Sebab itu saya nak beritahu para jemaah sekalian, itu konsep mana tu? Konsep mana? Banyaklah benda kalau saya nak syarah panjang sangat. Saya nak fokus pada fiqh korban. Jadi, kalau saudara ada kerbau, dia termasuk al-an'am, haiwan berkaki 4. Haiwan yang boleh dibuatkan korban. Korbanlah kerbau tu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang antum ada? Apa yang antum ada? Yang paling afdal unta. Agak-agak lah tuan-tuan. Kat KL ni kita ada unta. Tak ada tuan-tuan. Unta yang paling afdal. Lepas tu kategori kedua termasuklah lembu, kerbau, Allahumma salli ala Muhammad yang saiznya lebih kecil. Yang ketiga kambing biri-biri jantan. Ustaz, macam mana nak tahu dia jantan ke tak jantan? Manalah aku tahu. Tuan-tuan tanyalah dekat owner tu, ni jantan ke betina? Tidak. Yang ni sajat. Itu salah tuan-tuan. Tuan-tuan kena tanya dia, jantan ke betina? Tak pernah lagi saya tanya kambing. Ada tak mana-mana kambing join LGBT? Tak ada tuan-tuan. Masya Allah Tabarakallah. Kambing biri-biri jantan. Yang ketiga siapa Ustaz? Yang ketiga kambing. Kambing. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat kambing. Jadi unta, lembu ataupun seangkatan dengannya termasuklah kerbau. Lepas itu Masya Allah Tabarakallah kambing biri-biri jantan. Lepas tu yang keempat adalah kambing. Kalau orang tanya, Ustaz, manakah lebih afdal? Kalau saya ambil seekor lembu ataupun saya beli 7 ekor kambing untuk korban. Dia kata macam tu kan. Adalah lebih afdal dia ambil 7 ekor kambing buat korban tadi tu. Kenapa lebih afdal tu para jemaah? Sebab lebih banyak darah yang jatuh dan lebih banyak nyawa yang dikorbankan. Adalah lebih afdal dia ambil 7 ekor kambing tadi tu daripada dia mengambil Allahumma salli ala Muhammad seekor lembu yang besar. Masya Allah Tabarakallah. Ustaz, kemarin ada pergi ke kandang kami di Ijuk, Ustaz duta satu produk ni. Jadi naiklah lembu Ustaz tu, besar betul sekalian. Nama dia Caroline. Apa tak nama dia?
Ustaz pun susah nak sebut nama dia. Tapi dia handsome tuan-tuan sekalian. Masya Allah tabarakallah. Handsome lembu tu. Nah, Ustaz pun subhanallah tabarakallah memang besar dan gemuk. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu itu adalah perkara yang pertama sekali untuk kita faham tentang korban tersebut. Bila orang tanya, Ustaz, kenapa sunat korban ni saya tak boleh nak potong rambut, cukur bulu? Kenapa, Ustaz? Antaranya para jemaah sekalian, kalau kita tengok dalam riwayat pertama, Al-Hajjul Arafah. Haji itu bermaksud berhimpun di Arafah. Kalau orang buat haji, dia tak pergi Arafah, sah ke tak sah haji dia? Tak sah. Sebab itu memang rukun haji. Kalaupun dia tengah buat haji, tuan-tuan, dia ada kat dalam ICU. Kita kena bawa dia masuk dalam van, jalan laju-laju, singgah dekat Arafah sekejap. Saudara, kalau siapa pergi haji, saudara akan tengok perarakan ambulan lalu. Waktu tu tak ada escort yang suruh berhenti. Allahumma salli ala Muhammad. Jalan, ambulan dia akan bagi lebih cepat. Kenapa? Sebab ambulan yang lalu tu semua jemaah haji yang mungkin dialisis, yang mungkin para jemaah sekalian ada darah tinggi, kencing manis dan kencing orang dan sebagainya. Apa jenis kencing yang dia ada? Dia akan lalu laju, sap. Walaupun beberapa saat je dekat padang Arafah. Dan dalam riwayat yang lain, itu ada juga disebut dalam Ibnu Majah. Dalam riwayat ini disebutkan kepada kita, Masya Allah tabarakallah, haji itu adalah kusut masai dan berdebu-debu. Jadi sebab itu para jemaah sekalian, bila kita kata haji itu adalah kusut masai dan berdebu-debu, betul, subhanallah. Kita buat haji, beratur masuk jamban, kan? Kadang-kadang beratur sampai 15 meter, 30 meter. Tak sempat nak masuk, selamat dah. Tepi tu. Kan? Padang Arafah bukan banyak pokok, tuan-tuan. Bukan banyak pokok, kadang-kadang ada orang tua-tua dah tak larat. Lepas tu bila dia potong barisan, ayalah, bukan semua orang ni lembut. Allahumma salli ala Muhammad. Habis kena marah. Cuma saya nak bagi tahu, hikmah Allah Ta'ala bagi kenapa sunat untuk kita yang buat korban ni, tak cukur jambang, tak cukur apa semua para jemaah sekalian, adalah tak lain dan tak bukan untuk kita sama-sama merasai apa yang dirasai oleh mereka yang sedang melakukan ibadah haji para jemaah. Ini rahmat daripada Allah Ta'ala. Untuk kita rasa, Allahumma salli ala Muhammad. Hari ni dah 1 Zulhijjah ke belum? Belum lagi nah. Jadi hari ni, selain daripada teks pembelian kereta akan dimansuhkan para jemaah sekalian, 30 Jun ni, tuan-tuan yang belum booking Pro 2 Myvi, booking cepat. Sebab paling tidak kalau orang ambil beza, dia dapat diskaun lebih daripada 2,500, lebih kurang sekitar itu untuk teks penjualan yang akan dimansuhkan. Tetapi begitu juga siapa yang nak masuk 1 Zulhijjah nanti, hari ni juga saudara boleh cukur-cukur apa yang patut cukur. Masya Allah tabarakallah. Bolehlah potong dulu apa yang patut potong para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu satu. Bila kita nak kata pasal korban pula, ada 3 jenis korban yang kita mesti tak boleh makan daging dia. Apa dia, Ustaz? Ini khilaf antara ulama. 3 jenis daging korban yang dia tak boleh makan. Yang pertama sekali adalah korban wasiat. Korban wasiat ni apa dia, Ustaz? Sebagai contoh, sebelum Fulan bin Fulan ni mati, dia kata, kau ambil ni anak aku, duit ni kau buat korban untuk aku. Jadi bila dia kata ini korban wasiat, para jemaah sekalian, ahli keluarga dia tak boleh makan korban tu. Sebab itu saya nak bagi tahu, untuk AJK yang jaga bahagian lembu ni khilaf antara pandangan ulama. Ustaz ambil pandangan yang paling selamat. Ada beza pandangan? Tak apa, tak ada masalah. Jadi kalau korban wasiat ni sebagai contoh, ahli keluarga datang, Ustaz, ini adalah korban wasiat. Saya selalu kata macam ni, sebagai AJK masjid ataupun AJK yang untuk korban, kalau orang kata korban wasiat, kita himpunkan siapa korban wasiat, buat nombor 1. Semua nama-nama korban wasiat kita pindahkan dia kepada lembu nombor 1. Kenapa? Supaya lembu nombor 1 tidak disembelih dan dibuat makan tengah hari. Takut bila anak-anak dia datang, dia termakan daging lembu wasiat tadi tu. Memilih makanan ataupun daging daripada ekor nombor berapa untuk makan tengah hari perlu bagi orang berilmu pada jemaah sekalian. Ni perbahasan kita dah lebih dalam. Kadang-kadang kita ingat, oh ni semua buat korban ni Ustaz. Semua kita boleh ambil, tapi tiba-tiba ahli keluarga dia makan, siapa nak jawab? Kalau ahli keluarga dia termakan, apa nak buat? Ustaz, benda dah makan. benda dah kenyang Ustaz. Tinggal nak pergi keluar balik je Ustaz.
Macam mana Ustaz? Kalau dia dah makan para jemaah sekalian, dia mesti pergi beli daging yang lain untuk dia gantikan balik. Pulangkan balik kepada AJK yang bertugas. Berapa banyak dia makan? Berapa banyak dia makan? Beli balik, pulangkan balik. Korban yang kedua namanya korban nazah. Tadi korban wasiat. Yang kedua korban nazah. Katalah dia bernazar, ya Allah, kalaulah anak aku 16 Jun kemarin dapat straight A, tahun ni aku nak korban. Tahun ni aku nak korban. Jadi dia buat korban atas nazar dia, atas janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian pandangan mengatakan itu juga tidak boleh dimakan oleh ahli keluarga dia, para jemaah sekalian. Jadi bermaksud korban nazar juga boleh dihimpunkan kepada korban yang pertama. Ada sebahagian yang kata, Ustaz, saya dah baca yang kata boleh makan. Ya, ada pandangan kata boleh makan. Tapi pandangan yang paling selamat adalah melepaskan diri. Yakhruju minal khilaf mubah. Keluarkan diri daripada khilaf antara ulama adalah perkara yang harus. Ada yang kata boleh makan. Tapi ada para asatidz kata tak boleh makan. Pandangan paling selamat, yakhruju minal khilaf. Keluar daripada dua pandangan tersebut dengan tak ambil, tak makan. Selesai. Korban nazar. Ya? Yang ketiga namanya korban ta'yin. Korban ta'yin ni apa dia, Ustaz? Korban yang kita bela kambing daripada kecil sampai besar, kita beli dia, memang kita niat, aku bela hang pasal aku nak korban hang nanti. Tapi tiba-tiba dia tukar niat, tak boleh saudara, itu ta'yin. Dia beli pada urusan awal pada saat ketika itu, tiba-tiba dia nak korbankan, Masya Allah Tabarakallah, dalam hal dan keadaan. Maksudnya dia kata, aku nak makan kamu, aku nak ambil bahagian daripada diri kamu, Masya Allah Tabarakallah. Lantas dia korbankan pada diri tersebut, Masya Allah Tabarakallah, ada perbezaan pandangan dekat situ. Pada korban ta'yin ni juga ada perbezaan pandangan. Sebahagiannya mengizinkan makan, sebahagiannya tidak mengizinkan makan. Tetapi adalah lebih selamat supaya korban ta'yin itu tidak diambil makan pada kita para jamaah sekalian. Jadi ini tiga dia. Kalau orang buat korban, himpunkan. Korban ta'yin, himpunkan korban wasiat dan juga korban nazar. Ayuhal mustami'unal qiram. Ada beza pandangan? Maafi muskilah. Tak ada masalah. Dalam fiqh ni, ilmu dia terlalu luas para jemaah sekalian. Macam itu jugalah Ustaz cakap tadi. Kita dah boleh takbir raya Allahumma salli ala Muhammad. Malam ni ke 1 Zulhijjah? Saya tak pasti Allahumma salli ala Muhammad kan. Dia macam ni. Kalau kita rujuk kepada hadis-hadis, Nabi sebut dalam jelas kepada kita, 10 malam yang paling afdal, memang 10 malam dalam bulan Ramadan. Betul. Tetapi para jemaah, 10 hari yang paling afdal adalah 10 hari pada awal bulan Zulhijjah. Pada awal bulan Zulhijjah. Bermaksud ada perbandingan dekat sana. 10 hari dalam bulan Zulhijjah ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam, sampailah ke hari Arafah, termasuk adalah hari-hari yang afdal kita buat benda baik ke atas dunia ni. Malam yang paling afdal pula adalah malam-malam ketika mana kita berada dalam bulan Ramadan. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, i'tiqadlah untuk jadi orang yang lebih baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak buat korban, kita buatlah kerana Allah Taala. Ingat hukumnya adalah haram jika kita berkorban atas tujuan sihir. Korbankan ayam ni, korbankan kambing ni, dia tak sebut nama Allah Taala, dia pun sembelih sebab dia nak mempersembahkan kepada mana-mana raja jin dia tu yang dia percaya tu. Raja jin. Dia dah lukis siap-siap dah. Ini raja jin. Tuan-tuan, ni pertandingan melukis apa ni? Lukis gambar jin. Apa manfaat lukis gambar jin? Dia tengok jin pakai apa? Kita para jemaah sekalian, saya tak nafikan ada orang boleh tengok jin. Ada 3 orang boleh tengok jin. Para jemaah sekalian. Al-awwal huwa al-anbiya. Para nabi boleh, ada yang boleh tengok jin. Siapa ada contoh? Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa minal awliya wa minal kashifin. Orang-orang yang Allah Ta'ala bukakan kasyaf dia. Yang kedua siapa Ustaz yang boleh tengok? Yang kedua para jemaah khadam jin. Dia ada bela, dia boleh tengok. Dia ada bela, dia ada tengok. Dia tengok, oh ni dia. Oh ni rupa dia. Oh dia punya muka. Pasal apa? Kurus dia kata. Saya punya KWSP tak lulus keluar 10,000 dia kata. Lulus tak boleh makan chicken chop dia kata. Tak apa. Yang ketiga siapa Ustaz? Yang ketiga adalah pesakit itu sendiri. Ya, dia boleh tengok. Saya tengok ada ustaz yang memang ajar rawatan Islam kat sini kan. Para jemaah sekalian.
Ini 3 golongan yang kita tak dapat nafikan Allah boleh kurniakan kepada mereka. Tapi bila ada orang dakwah, dia boleh tengok, wish, itu dahsyat tuan-tuan. Ulama dulu yang dia boleh tengok, dia relax lah. Dia sederhana je. Dia tak kelang kabut. Dia tak macam poyo sangat, tuan-tuan sekalian. Dia tak macam, tunggu sekejap, saya lukis, tuan-tuan sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Dia kata, tulis tak faham, tak apa, saya lukis. Saya nak beritahu, contohlah ulama-ulama kita. Sekarang ni semua tengah popular, tuan-tuan. Kat parking tadi, ada orang bersilat. Ustaz rasa dia baru tengok mat kilau, tuan-tuan sekalian. Dia boleh buka bunga. Nasib baik Ustaz tak buka tadi, tuan-tuan. Ustaz nak buka tadi sebab dia nak ambil parking Ustaz. Ustaz baru buka sikit. Dia lupa Ustaz dengan Fatah Amin member. Fatah Amin, Ustaz Fatah Rio, tuan-tuan sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, Masya Allah, tabarakallah. Orang tahu siapa Mat Kilau ni dulu. Tapi tuan-tuan jangan ingat Mat Kilau dulu ada sokongan. Mat Kilau dulu tak ada sokongan langsung. Minta maaf tuan-tuan. Para pemimpin, raja-raja juga menganggap dia sebagai ni, no offensive, saya tak ada nak serang siapa-siapa. Ni pernyataan awal-awal ni. Kepada yang sedia nak crop video saya tu, batalkanlah hajat. Kita kena faham dulu perjuangan Mat Kilau dulu pada jemaah sekalian. Saya cakap Mat Kilau, bukan M. Daud Kilau. Tu dengar elok. Dia ni dulu bertarikat dengan tarikat Naqsyabandiyah. Saya bagi tahu Tok Kupaloh, Tok Kenali, Tok Janggut para jemaah sekalian, semua bertarikat Naqsyabandiyah. Syekh Said Linggi, ulama Negeri Sembilan. Siapa duduk Negeri Sembilan kalau setakat tahu gulai lumak cili api, tuan-tuan? Tak cukup syarat. Syekh Said Linggi bertarikat Ahmadiyah. Syekh Wahid Sungai Udang. Syekh Wahid Sungai Udang. Orang Melaka, tuan-tuan. Wali Allah. Dikurniakan karamah yang cukup luar biasa. Ini orang Melaka pun kenal. Kalau jadi orang Melaka, setakat kenal asam pedas, tak cukup, tuan-tuan. Asam pedas ini sedap, Ustaz. Syekh Wahid Sungai Udang, tak kenal, Ustaz. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Datuk Bahaman, Tok Gajah. Tok Gajah ni nama dia dulu Imam Rasul. Majoriti mereka bertarikat dengan tarikat Naqsyabandi. Kalau Syekh Said Linggi Ahmadiyah, ada juga para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Jadi Naqsyabandi ni memang banyak tarikat para jemaah sekalian, nama dah ada. Tapi banyak yang memang betul, banyak yang betul, banyak yang salah. Itu tak dapat nafikan. Banyak yang lurus, banyak yang serong. Tetapi yang Ustaz nak luruskan adalah pandangan orang kepada tarikat ni, tuan-tuan. Apa maksud tarikat? Tarikat daripada perkataan tariq. Tariq ni maksud dia jalan. At-tariq ni jalan ke mana, Ustaz? At-tariqu ilallah, jalan kepada Allah. Tarikat ni maksud dia jalan, bang. Mazhab pun maksud dia daripada perkataan zahabah. Zahabah bermaksud berpergian. Dua ni sebenarnya lebih kurang nak bawa kepada maksud yang sama. Tariqat, jalan menuju Allah. Mazhab, berpergian menuju Allah. Dia zahabah, pergi. Sebenarnya dia nak bawa benda yang sama. Tak ada beza. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dalam faham kita. Memang ulama-ulama pejuang pahlawan kita ni dulu bertarikat. Saya pelik anak-anak muda yang tak ada jasa hari ni. Dia boleh sembang macam tarikat ni sesat para jemaah sekalian. Tarikat ni tak ada asas dalam agama. Ni tuan-tuan sekalian, orang yang tak pernah berjuang pun. Saya nak bagi tahu Kiai Hashim Al-Asy'ari. Siapa tu? Pejuang yang berada di Indonesia. Itu Kiai Hashim Al-Asy'ari. Orang paling besar yang membangunkan Nahdlatul Ulama. Dia ni sama je macam Abdul Rahman Limbong. Sama je macam Tok Kenali Tok Janggut. Proses membebaskan tanah besar Indonesia, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka semua bertarikat. Ustaz ada tarikat Naqsyabandi tidak? Saya ada ambil daripada guru, namanya tarikat Syaziliyah. Ringan saja. Tak ada berat sangat. Tak ada zikir-zikir yang berat. Tak ada zikir-zikir yang banyak sangat para jemaah sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mafi muskilah dekat sana ada banyak kekuatan yang harus kita bangunkan. Okey? Jadi apa yang saya nak sebut para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila disebutkan kepada kita, Masya Allah, tabarakallah, dalam surah As-Saffat tadi, menceritakan tentang bagaimana pengorbanan Nabi Allah Ibrahim yang dia dapat anak dan setelah itu diminta untuk disembelihkan,
Dan setelah itu keluarlah pelbagai jenis hukum hakam tentang hukum penyembelihan. Okey. Ustaz nak bagi tahu, kalau saudara buat sembelih, Ustaz, saya buat sembelih sunat. Boleh tak saya nak ambil daging tu, Ustaz? Sebagai contoh, kita ni bukan buat tadi yang ada khilaf. Korban nazar bukan kita, korban wasiat bukan kita, korban ta'yin bukan kita. Kita buat korban suka-suka, tanda kesyukuran kepada Allah. Kenapa bang buat korban? Sebab Malaysia layak ke Piala Asia, Ustaz. Saya gembira Malaysia berjaya mengalahkan Bangladesh. 4-1. Dia punya bangga tu sampai dia korban berapa ekor? 4 ekor, Ustaz. Tu dia. Boleh tak dia ambil daging dia? Boleh. 1/3. Tetapi ingat, Nabi tidak mengambil 1/3 bila Nabi buat korban. Nabi hanya ambil sepenuh tangan Nabi sahaja. Biasa kalau kita buat korban, kadang-kadang kalau kita ada nama, AJK akan bagi, Haji ada penama ya, jadi Haji ada lebih sikit. Bila dia kata nak bagi kita lebih sikit, kita datang dekat dia, saya nak ambil segenggam je boleh tak? Saya nak ikut sunnah Nabi. Nabi penuhkan tangan Nabi penuh segenggam je. Kalau tangan tuan-tuan besar, genggam macam ni. Jadi tuan-tuan ambil, tuan-tuan boleh kira macam ni, buat balik. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selebihnya pulang balik dekat AJK, kata yang ni saya betul-betul nak sedekah. Saya betul-betul nak buat infak. Saya betul-betul nak buat kebaikan dan kebajikan. Cakap macam itu. Kalau kita nak lah. Tapi Ustaz selalu kesian dengan peniaga-peniaga nasi lemak. Masuk kerja hari raya kedua, orang tanya dekat dia, Kak, daging akak jual ni daging korban ke? Kesian akak nasi lemak tu, tuan sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Saya nak bagi tahu, setelah mana berlakunya penukaran hak daging korban dah sampai kepada asnaf, maka itu adalah hak asnaf untuk tentukan bagaimana dia nak buat. Itu dah jadi hak dia. Sama ada dia nak buat daging gulai lemak ke asam pedas, tuan-tuan tak payah tentukan. Kita bagi daging korban adalah bagi daging korban yang mentah, bukan yang sudah masak. Bagi yang mentah. Jangan mandai-mandai masakkan. Saya masakkan siap-siap untuk awak. Saya tak suka, dia kata. Saya nak masak benda lain. Tak nak. Kita bagi daging yang mentah dan itu hak dia. Ya. Ustaz, ada ke waktu tempoh untuk saya simpan daging korban? Tak ada had tempoh. Katalah dia miskin. Dia terpaksa simpan daging korban setahun. Simpanlah. Itu hak dia. Ustaz, daging korban wajib tak lepas dah ambil dia punya tulang-tulang tu, saya kena tanam balik dekat lubang yang AJK siapkan? Itu hanya sunat sahaja. Kalau kita tak sempat para jemaah sekalian, nak ambil, nak simpan, dia dah tutup lubang. Apa nak buat, Ustaz? Kita boleh biarkan saja dan nanti kita boleh tanam sendiri kat mana-mana tanah yang kita korek, ataupun para jemaah sekalian, kita boleh ambil pada saat ketika itu dan kita letakkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam dekat dalam lubang yang kita tanamkan. Ustaz, buang dalam tong sampah boleh? Boleh, tak ada masalah. Adakah boleh buang tong sampah? Boleh, tak ada masalah. Jadi sebab ada orang rasa takut. Dulu waktu Ustaz kecil pun Ustaz rasa takut. Tapi bila kita mengaji fiqh korban, itu bukan masalah paling penting untuk kita fahamkan. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu kepada para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya akhirnya fiqh korban ni yang paling penting adalah kita mesti bagi kepada orang-orang yang miskin. Mesti bagi kepada orang-orang miskin. Katalah Ustaz, saya ni Ustaz orang miskin, tak ada dekat karya saya. Apa yang dia kena buat? Dia kena cari orang miskin dalam 2 marhalah daripada titik korban dia. Contoh dekat titik korban dia, semua orang kaya. Semua orang kaya. Jadi Ustaz ni semua kaya. Saya nak buat macam mana? Takkan ni kaya, saya nak buat macam mana? Takkan saya nak bagi juga dekat dia? Allahu Akbar. Bahagian yang asnaf tu kita kena cari sekitar 2 marhalah. InsyaAllah kita akan menjumpainya. Wallahu alam para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan, dipersilakan. Ada soalan? Jadi kalau tak ada soalan, bermaksud semuanya faham. Antara 2 je. Kalau tak ada soalan, maksudnya faham. Yang kedua, maksudnya lapar, tuan-tuan sekalian. Lapar. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi Ustaz rasa cukuplah sampai di sini saja. Masya-Allah, tabarakallah. Ustaz akan bersiaran di Tanyalah Ustaz sebagai panel bulan depan pada tanggal 19 hari bulan untuk mengajar subjek hadis. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh berjumpa di kaca TV, ataupun kalau tuan-tuan rindulah. Saya lama tak dengar suara Ustaz. Dengar je sebelum azan maghrib tu, Ustaz akan berceramah dekat KLFM radio.
Ni tidak, tuan-tuan. Lala buka aja cerita suami aku Cik Sotong, suami aku Bilal, surau KKR, terus sekalian. Masya-Allah tabarakallah. Jadi kalau rindu tengok, dengar. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan dan kebajikan. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan dan terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan dan Allah himpunkan kita dalam syurga bersama dengan keredaan. Wallahu a'lam. Sama-sama kita doa kepada Allah Taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.